Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai anak sekalian, mari kita review buat soalan SPM English paper pasal paper 200 2021, paper number 2, paper 2, how to write an email, essay, review and make a story and write an article. Okay, let's go. Okay. Okay, Sejarah Pelajaran Malaysia 2021, paper 2. Paper 2. Di paper 2, English language 1 hour and 30 minutes. Okay. Jangan buka kertas soalan sehingga diberitahu. Tulis nombor kad pengenalan. Jangan lupa kertas mengandungi 3 bahagian. Part 1, part 2 dan part 3. Part 3 ni ada 3 bahagian. Jawab 1 sahaja. Jawapan dah tulis pada ruang jawapan. Kertas peperiksaan ini hendaklah diserahkan kepada pengawas pada akhir peperiksaan. Tampal pelekat di sini ya. Kertas peperiksaan ini mengandungi 10 halaman. Cek ya semua halaman ya, dan 2 halaman tidak bercetak. Okey. Okey, ini kita buat ya. Kertas ini adalah sulit, tetapi selepas dia dah melalui masa dia menjadi tidak sulit ya. Ni 2021, sekarang 2023 ya. 20 yang kita nak jawab adalah format peperiksaan 2023, tapi kita menggunakan contoh 2021. Ya, jawab soalan lebih kurang sama saja ya. Bentuk dan format cara menjawabnya sama ya. Mungkin soalan saja berbeza-beza ya, sedikit. Okey, mari kita cuba. Okay, the question number 1, you must answer this question. Question number 1 ya. You receive email from your cousin Gina who wants your opinion on something. Okay. Email dia berbunyi, "Hi, I've been asked to choose a sports club, but I can't decide which clubs to join." Yeah, to choose a sport club. Okay, which sport club do you think I should choose? Which sport club? Okay, I choose. Why do you think it is suitable for me? What can I learn from joining sport club? Hope to hear from you soon. Bye. Okay, you have to write an email. Write an email to your cousin about 80 words only. Ya, lebih kurang macam ni. Jadi dia jawab, dia bagi soalan macam ni, lebih kurang panjang dia macam tu je, 80 word. Tak payah panjang-panjang. Okay, direct to the point. Ya, dalam email direct to the point. Write your answer below. Okay, dia dah bagi ruang, dia bagi kertas kosong ni kepada tujina@gmail.com. Ya. Subjek Sport Club. Ini mesti alamat email, yang ni mesti subjek dia ya, Sport Club. Okey. Ini dia dah dibagi. Kamu cuma tulis saja isi dia macam ini. Isi dia, bentuk format dia macam ini. Dia dah bagi dah. Okey. Jawab saja email dia. Okey, mari kita cuba jawab sama-sama. Okey. Ini dia jawapannya, tujina@gmail.com. Subjek dia, advice on sport club. Okey, tadi dia dah bagi tajuk tadi. Kita copy saja ya. Okey. Hi Gina. I did suggest joining a golf club. Kita suggest dia buat apa? Golf club. Join golf club. Kemudian kita bagi reason dia kenapa. Terus direct. It is exclusive. Ya, exclusive. Ini orang yang tertentu saja boleh main golf. Offer the chance to win a big prize. Ya, dapat hadiah besar-besar, ada kereta, ada TV, hadiah macam-macam yang besar-besar. Bukan main macam bola sepak atau main-main lain, hadiah kecil-kecil je. Masa lebih kurang sama saja. Masa main sama saja. Tapi ini hadiah besar, itu hadiah kecil ya. And provide the opportunity to network with VIP. Dan dia memberikan anda networking dengan VIP, dengan raja, dengan menteri,
dengan orang-orang besar, orang kaya, businessman. Dia networking. Jadi kelebihan kita bagi dia apa? Dua. Satu, dapat hadiah yang besar. Satu, dapat networking. Networking dengan VIP ya. Besok anda minta kerja, syarikat-syarikat besar ni dapat senang sebab anda dah kenal dia. Additionally, kemudian kita bagi tambahan. Kenapa kita kata golf ni bagus? Additionally, golf teaches. Golf teach valuable skill. Tambahan pula dia mengajar kita skill-skill yang sangat value, yang sangat bernilai tinggi. Seperti kita fokus. Bila kita fokus, kita boleh buat kerja dengan jaya. Ya, apa-apa kerja saja yang lain. Bila kita dah train, fokus dalam golf, kerja lain pun kita fokus. Ya, nak pukul masukkan lubang tu, kena fokus. Kena buat berkali-kali sehingga target kita tu, kita dilatih untuk kejar target. Target kita tercapai. And emotional control which is essential in life. Ya. Penting dalam kehidupan adalah mengawal emosi juga. Ya. Masa marah tu pukul tak kena. Masa geram tu pukul tak kena. Anda kena kontrol ni. Ya. Kontrol emosi. Sama juga dengan bidang pekerjaan. Masa marah tu, nanti kalau anda marah dengan staf-staf anda, semua staf anda merajuk berhenti kerja. Syarikat anda tak berjalan. Okay. Sama juga dengan anda marah murid anda. Kalau anda jadi cikgu. Murid-murid lama cuba lari tak mau belajar. Okay. Control emotion is essential in life. Ya. Apa dia punya kelebihan golf? Satu, dia boleh fokus matlamat, kejar matlamat. Yang kedua, dia boleh kawal emosi. Ya. Fokus dan kawal emosi. Itu dia kelebihan tambahan. Ya, selain dia dapat hadiah besar dengan dia boleh networking dengan VIP, dengan raja, dengan tengku, dengan menteri, dengan syarikat-syarikat besar. Kemudian kita tutup dengan hope this helps. Best Aziz bin Muhammad Rosli. Tulis nama anda dekat bawah tu ya. Okey, itu contoh email. Senang? Senang. Okey, mari kita pergi pada soalan yang kedua. Part 2, 20 mark. You must answer this question. Question 2. Your class has been discussing. Your class has been discussing the ways people can show kindness to others, and your teacher has asked you to write an essay. Write an essay about what? Kindness. You discuss on show kindness. Ya, menunjukkan kebaikan hati anda. Orang yang baik hati macam mana? In your essay, you should write about, apa isi kandungan essay ni? Yang pertama sekali, an act of kindness you experiences. Ya, an act of kindness you experience. Okay, apakah tindakan-tindakan kebaikan hati yang anda alami, yang anda berpengalaman? Number 2 what? Number 2 adalah why we must be kind to others. Why? Bagi tahu dia kenapa. Kenapa anda mesti baik kepada orang lain. And number 3, yeah, how to encourage people to be kind. Bagaimana menggalakkan orang lain untuk menjadi baik, ya, untuk menjadi anak yang soleh. Macam mana nak jadi? Ya, sambil anda belajar mengarang, anda ditanamkan dengan sifat-sifat yang baik, ya, value-value yang tinggi nilai dia, ya. Ya, value-value yang tinggi nilai sambil anda belajar mengarang mengira. Jadi belajar mengarang dan membaca, anda ditanamkan dengan value-value yang baik, ya. So dalam menjawab soalan-soalan macam ni, anda kena ingat apa dia W, 4W dan 1H, ya. 4W 1H ni, ya. 4W ni adalah what, where, when, who. Itu ya. Dan satu husband ialah how. Mesti ingat. Mesti nak mencetuskan kita berfikir, kita ingat benda ni. Kena ingat ni. Sentiasa ingat. Macam mana nak menulis, kena ada 4 perkara. Ada 5 perkara ni, ya. Yang ni sangat-sangat penting untuk berfikir. Kita berfikir. Tidak, nanti kita tak boleh tulis. Anda tulis saja. Tanya what, tulis apa dia what. About the kindness. Where, dekat mana? Mana-mana saja, ya. Kat sekolah ke? Siapa yang terlibat? Orang-orang, people, ya. Bila terlibat? Bila masa saja. Okay, when. Okay, ini ada 4, ya. 4W kena tanya. Okay. Dan bagaimana nak mendapatkan ni? How. Ini, ya.
Dia dah bagi dekat sini, anda tak payah nak fikir lagi. Ya, dia dah bagi dalam soalan tu. Ya, dia dah bagi Y. Okey. Okey, dalam menulis. Ini dia dah bagi, anda jawab soalan ni. Use all the not above and give reason for your point of view. Ya, tulis dalam note ni dan give reason. Kenapa anda bagi tahu kenapa itu bagus. Write your essay in 125 to 150 word in appropriate style. Ya, dia dah bagi dah dekat sini dia punya kertas jawapan. Dia tulis saja dekat sini. Tulis. Jangan tak tulis. Jangan biarkan kosong. Apa yang anda teringat, tulis dalam kertas jot note tu dulu, kertas kotor anda. Lepas tu nanti anda salin balik. Tulis. Ya. Apa terlintas saja, tulis. Jawab soalan tu dulu. Ya. Tajuk dia, title, The Power of Kindness. Okay. Okey, mari kita baca bersama-sama. Kindness is a universal language. Ya, kebaikan hati ini, kebaikan adalah bahasa antarabangsa. Semua dunia sukakan kepada kebaikan tu. Okey, kindness is a universal language. Dia tidak bercakap dengan bahasa, tapi perbuatan itu menunjukkan dia orang faham. Dia baik. Okey, kindness is a universal language that transcends borders and culture. Ya, dia melepasi sempadan dan kebudayaan. Sempadan negeri, dia tak ada ikut sempadan negeri dan budaya lagi dah. Okay, and it has the remarkable ability to brighten someone's day. Okay, dia boleh menerangi, menceriakan kehidupan orang tu. Satu hari tu dia boleh ceria bila dia baik hati. Okay, restore faith in humanity, dan dia memelihara keyakinan terhadap kemanusiaan tu. And foster a sense of community. Okay, dia menggalakkan kemasyarakatan, hidup bermasyarakat ni ya. Act of kindness are powerful force for positive changes in the world. Okay. Perlakuan-perlakuan yang baik ni adalah tenaga yang kuat, ya, yang berkuasa untuk mengubah kehidupan dunia secara positif. And they can be as simple as smile and helping. Mudah saja untuk jadi kind ni, senyum dan helping hand ni, membantu orang lain. Mudah ya, dua perkara, senyum dan bantu orang lain ya. Bantu orang lain ni dapat adalah punca rezeki. Rezeki kita ada 3 perkara yang menyebabkan kita boleh tertarik rezeki kita. Yang pertama sekali adalah tenang, senyum, tenang. Yang kedua, berfikiran positif. Positive mental attitude. Attitude ya. Okey. Dan yang ketiga adalah tolong orang, helping hand ni. Yang ketiga adalah helping hand. HH ya, helping hand. Ini menarik rezeki. Kalau anda dapat buat ni, anda dapat tarik rezeki. Ya, tenang ataupun senyum. Ya, ceria selalu. Okey. Ceria selalu, tenang. Lepas tu, positive mental attitude, bersikap positif. Apa pun jadi pun, anda syukur, bersikap positif dan anda menolong orang ataupun helping hand. Okey. Throughout my life, ini kita cerita pula kita punya kehidupan ya, apa punya pengalaman. I have witnessed countless act of kindness. Ya, saya telah menyaksikan beberapa tindakan kebaikan ini. From my stranger offering their seat, menawarkan tempat duduk kepada orang tua, to the elderly. On bus, to friends lending a listening ears during tough time. Ya. Daripada menyediakan tempat duduk kepada orang tua di dalam bas, sehinggalah kawan-kawan yang meminjamkan telinga dia. Ya, supaya orang mendengar keluhan-keluhan orang lain. Ya. Dia dapat riliskan keresahan, kesusahan orang lain dengan dia mendengar cerita orang tu. Ya. Sabar dalam mendengar cerita orang, ya. Masalah orang. These experiences have reinforced my belief in the inherent goodness of people and the importance of being kind. Okay. Pengalaman ini
menguatkan lagi. Reinforce kepercayaan saya, menguat lagi kepercayaan saya, ya. Okey. Maknanya dalam mewarisi kebaikan hati manusia ni, ya. Dan pentingnya berlaku baik. Pentingnya berlaku baik, ya. Dia menguatkan saya punya kepercayaan, ya. Pentingnya berlaku baik ni. Itu dia punya reason dia. Kenapa? Okey? Boleh kita sambung? Dapat itu, ya. Macam kita nak sebenarnya kita explain ni dalam dua bahasa supaya kita faham. Yang penting faham. Bila faham anda boleh tulis. Kalau anda tak faham anda susah nak tulis, ya. Penting faham, ya. Sedikit-sedikit hafal, banyakkan faham. Okey, kita sambung. We must be kind to others. Kenapa? Ini dalam soalan anda. Kenapa? Why? Kenapa? Kan? Soalan tadi why? Kenapa nak jadi baik? Kan? Why dalam soalan tadi, ya. We must kind to others because it's not only make the world a better place, but also benefit us personally. Okay, menjadikan dunia ni tempat duduk yang baik dan menjadikan diri kita seorang yang berbenefit. Ya. Kita mendapat kelebihan kebaikan tu. Kindness promote empathy. Ya. Compassion, kasih sayang. And sense of connection. Okay, which those around us. Ada penghubung, kita berhubung dengan orang lain, ya. Kita bukan duduk di hutan sebatang kara ataupun bersorang-sorangan, ya. It can reduce stress. Bila kita baik, dia dapat menghilangkan stres, ya. Kita rasa seronok, baik bantu orang, senyum, kita seronok, kita tenang, ya. Kita berfikiran positif. Okay, kita dapat improve relationship, memperbaiki hubungan and contribute to our overall well-being, ya. Contribute to overall well-being, kesihatan kita bagus, mental kita bagus, kita tak stres, ya. Physical kita bagus, overall well-being ni adalah sihat dari segi physical, sihat dari segi mental kita, sihat dari segi rohani kita. Okey, mungkin juga sihat dari segi kewangan kita bila kita bantu orang, ya. Bantu orang, kita pun orang akan bantu kita bila kita susah, ya. Alright. Itu kita dapat kesihatan yang menyeluruh, ya. To encourage people to be kind. Ini ada dalam soalan juga, ya. How to encourage people to be kind. Macam mana, ya? We should lead by example. Yang penting sekali kita mesti menunjukkan contoh yang terbaik. Diri kita sendiri kena baik. Baru kita boleh tunjuk kepada orang lain macam mana nak baik. Macam mana kita nak encourage orang buat baik. Macam kita sendiri kena senyum, kita sendiri kita berfikiran positif, kita sendiri kena tolong orang. Okay? Kita dahulukan orang lain. Small act of kindness can have a ripple effect. Sikit saja nak buat baik, boleh jadi ripple effect. Inspiring others, ya, boleh menginspire orang to follow suit. School and communities can also promote kindness, ya. Di sekolah juga boleh, di dalam masyarakat juga boleh, ya. Untuk promote kindness ni through awareness campaigns, educational program that emphasize its important, ya, yang menekankan kepentingan menjadi budak yang baik. Ultimately, kindness is a powerful force. Ya, kesimpulan dia dari segi ultimate, ya, perkataan ultimate ni pada akhirnya, ya, pada penghujungnya, kindness is a powerful force that can transform individual and society for better. Ya, keep improving, jadi baik, better and better and better, kemudian menjadi best. Masyarakat tu menjadi masyarakat yang best, negara tu menjadi negara yang best. Okay, better and better, ya. Kita keep improving. Okay, anak-anak, boleh. Ini adalah kesimpulan dia, ya. So kita menulis essay macam tu, ya. Kita buat introduction sikit, menjawab saja soalan, fakta dia, lepas tu buat kesimpulan. Okay,
Senang. Okay. Ini ringkas. Saya dah banyak kali berulang pakai berkaitan dengan benda ni. Tengok dalam YouTube video-video yang sebelum ni, ya, untuk review, ya. Kita tak payah ulang balik. Okay. Okay, kita pergi pada part 3. There are 3 questions this part. Answer only one. Ya, part 3, ya. Part 3 ni jawab satu soalan sahaja. Jangan jawab banyak-banyak. 20 markah saja, ya. Write your answer in 200 to 250 words in an appropriate style in the space provided. Write the question number in the box at the top of the answer space. Question number 3. You recently saw the notice in a travel magazine. Saw apa? Notice in a travel magazine. Okay, review needed. Apa yang dia nak? Dia nak kita buat review. We are interested in finding out about the most popular restaurant in your area. Kali ini dia tanya berkaitan dengan restoran. Dia boleh tanya berkaitan dengan the most popular clinic. Dia boleh tanya berkaitan dengan most place. Ya, dia boleh tanya pasal klinik. Dia boleh tanya the most popular place in your area. Dia boleh tanya the most school in your area. The most popular school in your area. Okay. Most popular restaurant in your area. State the name and location. Dia dah tahu, bagi tahu dah. State the name. Bagikan nama dia dan lokasi dia dekat mana. Kalau kat Puncak Alam, ke Puncak Alam lah. Kalau dekat Sinar Alam, di mana tempat tu, ya. Tell us what make their food special. Kenapa mereka ni special? What would you recommend the restaurants to others? Adakah anda recommend? Adakah mencadangkan kepada orang lain? Kenapa anda mencadangkan dia? Dan ditanya why. Ya. Bila anda cadangkan, anda bagi sebab dia. Kenapa anda cadangkan restoran tu bagus, atau klinik tu bagus, ataupun sekolah tu bagus untuk orang belajar, ataupun homestay tu bagus. Ya. Dia akan tanya homestay juga. Homestay tu bagus, kenapa? Hotel tu bagus, kenapa? Okay. So, yang ni dibagi satu saja restoran, ya. Yang ni akan bertukar-tukar mengikut tahun. Tahun lepas dia kata restoran, tahun ni mungkin dia kata klinik. So, anda kena prepare the best clinic in your place. Okay. Send us your review. Send us your review. The best review will be published in our special issue. Kalau anda tulis dengan bagus, kita akan publish. Kita akan publishkan dekat special issue punya magazine. Ya. Magazine. Okay. Write your review. Tuliskan review anda. Ini buat review saja. Senang kan? Kita bagi name, location, restoran tu. Dan dia tanya apa yang special dan kenapa anda nak recommend. Okay, mari kita mulakan. Review on the most popular restaurant. Ya, kita tengok, kita review on most popular restaurant. Ya. Nanti kita buat satu lagi, mungkin kita buat klinik pula. Ataupun benda-benda lain, ya. Tahun yang lepas dia keluar restoran. Tahun ni mungkin keluar benda-benda lain, ya. Ini saja kita nak tukar. Isi dia lebih kurang sama saja, ya. Okay, let me see. Kababas Nasi Arab located in Puncak Alam. Okay, apa yang kita nak cerita restoran ni? Restoran ni adalah restoran Kababas Nasi Arab. So, kita dah pernah makan kat situ, kan? Dia letak kat Puncak Alam. Terduduk, ya. Is undoubtedly the most popular restaurant in our area. It's delectable nasi Arab and nasi mandi. These have won the heart of many locals. Okay. Apa yang specialnya? Kita cerita, mula kita cakap restoran tu mana, duduk dekat mana. Apa nama restoran tu? Kemudian kita bagi apa yang special di restoran ni. Restoran ni apa yang special? Dia delicious, terlampau lazat dia punya apa? Nasi Arab dan nasi mandi dia. Bubuk je lah, nasi mandi ke nasi apa ke, kamu bubuh je. Okay. Special dah have won heart of many locals. Jadi dia dah memenangi hati penduduk tempatan, including mine, termasuklah diri saya sendiri. Saya suka dia.
I highly recommend. Dia terus recommend kat sini ya. I highly recommend these restaurants to others for several compelling reasons. Dalam introduction kita terus bagi kenapa kita suka dia, compelling reason ya kan. Kita sini kita bagi bermula yang besar, kemudian kecil, terus yang kecil terus reason dia. Apa reason dia? Okay, reason dia apa? Kita kata 1, 2, 3, 4. Ni dalam kita nak fokus ni. Ya. Restoran, cerita restoran, lepas tu tempat dia di mana, kenapa orang suka, dan saya suka kerana reason 1, 2, 3. Kita masuk dalam isi terus. Okey, masuk isi yang pertama. Isi pertama, first and foremost, the food at Kababas Nasi Arab is incredibly delicious. Pertama sekali dia delicious. Dia sangat sedap. The aromatic spices, okay, and flavorful ingredient used in dia nasi Arab and nasi mandi make every bite delightful experience. Sangat sedap dan aromatik ya, dua perkara. Delicious and aromatic. Bau dia harum, sedap. Okay. It is a taste that keep you coming back for more. Okay. Taste dia make you coming back. Macam tu je cerita dia dalam point. Yang kedua. What set Kababas apart is not only the fantastic food. Not only. Okay, perkataan tu ya. Fantastic food. But also their exceptional services. Selain daripada makanan yang sedap, lazat, baru bau yang harum, dia punya servis dia tu pun bagus. The staff is not only efficient. Kita pun detailkan lagi. Apa servis yang bagus? Kita kata staff dia. Okay, kita explain apa yang kita buat kenyataan pertama tadi. Okay, dalam isi yang kedua. Okay, not only efficient, perkataan not only efficient, but also very courteous. Sangat bersopan santun, budi bahasa tinggi. Creating a pleasant dining atmosphere. Creating a pleasant dining atmosphere. Okay, suasana tu di create dengan bagus, dengan selesa, dengan nyaman. The best part is the convenient payment. Payment pun convenient. They offer a quick and hassle-free experience by accepting bank card payment. Just scan and you are good to go. Just scan and then can go. Okay. In conclusion, Kababas Nasi Arab is a must-visit restaurant in Puncak Alam, which is delicious. Yang ni kita nak recommend kan. Apa sebab kita nak recommend? Must visit, why? Sebab kita bagi dia sebab. Dalam kesimpulan ni kita bagi dia sebab. It's a delicious food, efficient service, and convenient payment option. It's a culinary gems that you don't want to miss out on. It's a culinary gems that you don't want to miss out on. Ya. Ini kita bagi dia don't miss. Don't want to miss it. Okay. Ini dalam kita punya kesimpulan dia. Kita recommend, highly recommend. Okay. Dalam kesimpulan kita. Alright. Macam tu ya. Boleh dapat? Semudah saja ya. Okay. Mari kita tengok contoh yang kedua. Review on the best dental clinic in Puncak Alam ya. The best dental clinic. Ini contoh yang kedua. Okay. Kita buat dia punya introduction. Introduction dia benar-benar besar kepada kecil ya. Okay, Klinik Dr. Rosli and Dental Surgery, also known as Klinik Pergigian Kawan. Ya, we give dia this nama dia dan kita bagi dia known as what. Okay, situated at number 45-2 Lorong Az-Zahrah B10/B, Sinar Alam, Puncak Alam, has undoubtedly earned its reputation
as the most popular dental clinic, in the area. The clinic offers an impressive range of services. Dia bagi tahu. Impressive range of services, making it a one-stop solution. Semua rawatan ada kat situ. For all dental concerns. Semua rawatan berkaitan dengan gigi, semua ada kat situ. So, one-stop center. Okay. Ini kita bagi berkaitan dengan, kita akan explain yang ini, the clinic offers impressive rank ni, apa yang kita masukkan, ya. Ini kita akan masuk dalam ini. Dalam detail lagi, ya. Fakta 1, 2, 3, ya. Kita masuk dalam fakta detail ni dalam kita punya yang pertama sekali. Apa yang kita masukkan dengan impressive ni. Ya, apa yang kita masukkan dalam impressive ni, ya. Impressive rank of service ni apa yang kita masukkan, kita akan explain dekat bawah ni. One of the standout feature of this clinic is its commitment to ensure a pain-free experience for patient. Rawatan dia tanpa sakit. Datang situ tak sakit, ya. Itu dia punya komitmen dia. They excel in various dental treatment. Excellent, cemerlang dalam merawat beberapa rawatan pergigian, including, termasuk dia bagi contoh, extraction, pain relief, dentures, implant, crown, bridges, orthodontic treatment untuk mencantikkan gigi, orang yang jongang menjadi tidak jongang, orang yang tidak confident, tidak mau senyum menjadi boleh senyum, ya, jadi confident. Keyakinan diri meningkat, scaling, whitening, and even catering the special need patient. Ini dia punya, ya. Orang lumpuh, orang tua, semua pun boleh datang klinik tu, ya. Dia tidak bias, ya. Dia boleh cater juga. The clinic comprehensive services are testaments to their dedicated dedication to oral health, ya. Comprehensive, ya. Maknanya dia merawat manusia tu sebagai manusia, bukan manusia sebagai robot, ya. Bukan dia tengok gigi saja. Dia merawat secara komprehensif manusia sebagai manusia. Ya, bukan dia terus fokus kepada gigi saja. Macam mana well-being kawan tu, ya. Ya. Dan ultimate-nya kepada oral health, ya. Sakit gigi boleh menyebabkan kawan tak boleh bekerja, hubungan kekeluargaan menjadi huru-hara, ya, ekonomi akan merudum. Okey. Itu banyak, ya, segi well-being dia, demam, sakit dan sebagainya. In addition, kemudian tambahan pula, kita tambah lagi apa fakta dia. Isi yang kedua kita tambah dengan penyambung ayat tu. In addition to their impressive array of service, the clinic efficiently and accommodating staff make each visit a breeze. Setiap lawatan yang anda pergi sana, anda dilayan sebagai VIP. Sangat istimewa. Ya, anda adalah VIP. Anda adalah istimewa. Kanak-kanak tak takut. Ya, kanak-kanak akan jadi gembira. Orang tua dilayan dengan baik. Sakit dihilangkan. Ya, kepuasan hati. They also offer a convenient payment option, ya, including the use of bank card, which a simple scan. Scan sekali je dah boleh. Done. Dah boleh balik. Furthermore, ini kata penyambung ni anda kena buatkan. Ya. The clinic location is easily accessible. Dia tak tepi jalan. Ya, parking senang. Ya. Senang kita nak access. Ya. And they provide flexible payment scheme. Boleh bayar ansuran pun dekat klinik tu. Ya. Mana yang tak mampu. Terutama rawatan yang mahal-mahal seperti ortodontik, crown bridge ataupun denture.
to suit the need of all patient. Okay. Okay. Boleh bayar asuran. Tak mampu boleh bayar asuran. Don't worry. Okay. I wholeheartedly recommend. Saya dengan sepenuh hatinya mencadangkan kepada anda. Merekomenkan. I wholeheartedly recommend Klinik Pergigian Dr. Rosli to others seeking dental care. Their commitment to painless treatment, rawatan tanpa sakit, extensive services, semua rawatan ada kat situ. Yang dah dia explain dalam perenggan yang kedua tadi. Kita buat kesimpulan saja. Efficient staff dalam perenggan yang ketiga. And convenient payment. Convenient payment boleh cerita dalam perenggan ketiga. Convenient payment options make them a top choice for dental health in the area. Top choice, Okay. Alright. Itu dia punya contoh jawapan dia, Semoga mendapat manfaat, Dan anda boleh lulus dalam peperiksaan dalam bahasa Inggeris ini, Pilihan yang lain, ini ada question nombor 4. Okay, jawab cuma satu tadi. Dah jawab satu tadi, yang ni dah tak payah jawab. Tapi kalau anda nak buat latihan, anda boleh jawab soalan ini. Soalan nombor 4 ini, tulis berkaitan dengan artikel. Okay, dia dah bagi dah dia punya fakta yang nak tulis. Nanti kita buat lain masa. Okay, question nombor 5, write a story. Okay, dia dah bagi dah cerita mengenai apa. Anda tulis saja,